pembentangan beliau, Dr. Badrul akan berkongsi mengenai perinciannya sejarah detail Spanish flu yang mana keadaan berkenaan berlaku ketika Perang Dunia yang Pertama ya, dan ada beberapa pengajaran yang kita boleh ambil dan seterusnya untuk kita manfaatkan dalam konteks untuk mendepani situasi kita pada masa sekarang. Dijemput yang berbahagia Dr. Badrul. Baik, terima kasih Prof. Dr. Malina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Saya suka mengambil perhatian tuan-tuan dan puan untuk kita mengimbau merentas masa lah ya. Lebih kurang 104 tahun yang lalu. Boleh nampak slide saya, Prof. Malina? Boleh. Ya, boleh. Kita nampak. Let me do the slideshow sekejap ya. Baik, saya akan cuba bercerita seringkas ya tentang apa yang kita kenali. Tadi juga telah disebut oleh Profesor Dr. Hairul dan juga Prof. Sam tadi ya, tentang Spanish flu ataupun selsema Sepanyol 1918, yang mana dia ada kaitan langsung dengan Perang Dunia Pertama ya. So nanti kita akan tengok. Sebab saya percaya ada beberapa salah faham lah ataupun misconception lah ya yang berkaitan dengan Spanish flu. Dan yang lebih penting ialah kita lihat nanti ya, betapa impak besar akibat daripada Sepanyol yang berlaku lah pada tahun 1918 menyebabkan lebih daripada 50 juta kematian. Ada yang jangkakan lebih daripada sehingga mencapai 100 juta kematian. Dan kita akan lihat juga dari segi apakah langkah-langkah yang telah pun diambil pada waktu tersebut ya, 100 tahun yang lalu ya. Belum ada lagi ubat antiviral ya. Tetapi kaedah kesihatan awam lah yang diberi tumpuan pada masa itu, dan apa pengajaran-pengajaran yang kita boleh ambil lah ya daripada peristiwa tersebut. Baik, ini antara graf asal ya. Sekejap kalau saya boleh tunjukkan pointernya. Okey, pandemik ya, maknanya memang berlaku wabak influenza di serata dunia. Dan ini adalah graf case ya, dan juga kemuncak ataupun surge influenza yang dicatatkan di New York, di US, di London, UK, Paris, Perancis, Berlin, Germany ya. Dan sebenarnya secara umumnya apa yang berlaku kemuncak jangkitan ataupun wabak pandemik influenza pada tahun 1918 adalah pada musim luruh ya, pada musim luruh ataupun autumn 1918. Mungkin ini lebih jelas lah. Kalau kita tengok daripada graf ini, dia ada 3 gelombang utama Spanish flu 1918, 1919 ya. Yang pertamanya ialah sekitar musim bunga ataupun spring tahun 1918. Kemudian saya dah sebut tadi pada musim luruh ataupun fall ataupun autumn 1918. Dan gelombang yang ketiga adalah pada tahun berikutnya pada tahun 1919 tapi dah makin berkurangan. Sebenarnya kalau ikutkan ada lagi satu gelombang pada tahun 1920 tetapi gelombang itu jauh lebih rendah dan kurang signifikan. Okey, saya suka membawa perhatian tuan-tuan dan puan-puan, maknanya balik kembali kepada tahun 1914, 1918 ya, iaitu bermulanya Perang Dunia yang Pertama World War I. Nanti kita akan tengok dia berkait rapat dengan rebatan jangkitan Spanish flu, selsema Sepanyol H1N1 pada waktu itu. Disebabkan oleh pergerakan tentera-tentera bersekutu terutamanya dalam Perang Dunia yang Pertama. Peristiwa ni sebenarnya dicetuskan, asalnya kita tengok macam mudah saja Perang Dunia Pertama macam mana dia berlaku. Asalnya ialah pembunuhan assassination waris tahta Empire Austria-Hungary. Pada waktu tersebut akhir 1800, awal 1900 banyak negara-negara termasuk negara Eropah ni masih lagi di bawah pemerintahan empire di bawah pemerintahan raja-raja Jerman Austria-Hungary
Pada masa itu juga ada Ottoman Empire, Empire Osmaniyah. Ya. Dan apa yang berlaku ialah pembunuhan waris diraja Austria-Hungary di Sarajevo. Sarajevo masa itu di bawah Empire Austria-Hungary. Ya. Dibunuh oleh seorang pemuda berumur 19 tahun berbangsa Slav pada 28 Jun 1914. Dan disebabkan oleh itu Austria menuduh Serbia dalang di sebalik pembunuhan waris tahta Austria-Hungary. Ya. Pada sekitar akhir 1800-1900, negara kuasa dunia pada masa itu tertumpu di benua Eropah, di tengah-tengah benua Eropah. Dipanggil Central Power pada masa itu. Ya. Siapakah mereka? Mereka adalah Germany, ya, Austria-Hungary Empire, Italy dan juga Ottoman Empire, Empire Osmaniyah. Ya. Jadi tercetusnya Perang Dunia Pertama ni sebenarnya ialah di kalangan negara-negara Central Power ini, ya, melawan dengan negara-negara bersekutu seperti Britain, France, ya. Russia juga negara bersekutu lah bersama dengan Britain dan France. Tetapi nanti Italy dia akan beralih kepada bersekutu daripada Central Power. Dan Bulgaria pula nanti akan join the Central Power dalam Perang Dunia Pertama. Jadi disebabkan oleh pembunuhan tadi yang didalang oleh Serbia, jadi Austria telah mengisytiharkan perang kepada Serbia. Tapi disebabkan oleh Rusia merupakan sekutu kuat kepada Serbia pada masa itu, jadi apabila Serbia diserang oleh Austria-Hungary, jadi Rusia juga menggerakkan tenteranya untuk mempertahankan Serbia, ya, melawan dengan Austria-Hungary. Ya. Dan berikutan dengan itu, Germany turut terlibat dalam perang, ya, pada peringkat permulaannya. Kenapa? Kerana Jerman ialah the central power. Jadi dia tak sama, dia bukan bersekali dengan Russia. Dan apabila Russia terlibat dengan perang, Jerman juga mengisahkan perang kepada Russia, dan bukan itu saja, perang juga kepada negara persekutu jirannya, iaitu di sebelah timur dengan Russia dan di sebelah baratnya dengan Perancis, ini oleh Germany. Ya. So sebenarnya peperangan ni banyak merebak lah. Ya. Saya tak ceritakan dengan lebih lanjut sebagai tak tumpukan kepada influenza. Yang pastinya peperangan tersebut mencetus dengan cepat pada tahun 1915, pada tahun berikutnya 1915, dan kemuncaknya juga ialah pada tahun 1915 dan 1916. Ya. Pada waktu mula-mula Perang Dunia Pertama ni, Amerika Syarikat tidak pun terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Okey, dan Perang Dunia Pertama ini juga dikenali sebagai trench warfare, perang parit, macam perang Khandaq pula. Kenapa? Kerana cara peperangan pada masa itu ialah mereka menggali parit lah, menggali lubang, dan dia digali jauh, bermula daripada English Channel daripada Belgium, digali berterusan masuk ke Perancis sehingga ke sempadan Switzerland, jauh, lebih daripada 300 batu ataupun 500 lebih kilometer sepanjang-panjang ni digali lah. So itu dikenali sebagai trench warfare, dan dia ada kaitan jugalah dengan merebakkan Spanish flu nantinya di kalangan tentera-tentera bersekutu. Saya ringkaskan, fast forward. Banyak sebenarnya teknologi ketenteraan ni dibangunkan dengan cepat pada waktu tersebut, termasuk pihak Jerman. Pihak Jerman antaranya mereka berjaya membangunkan banyak dipanggil U-boat, lebih 100 buah akhirnya U-boat. U-boat ni memang kapal selam. Jadi masa Perang Dunia Pertama lagi telah pun ada kapal selam dengan torpedo, dengan bom torpedo. Dan apa yang dilakukan oleh Jerman ialah dia mengepung United Kingdom. Kerana masa mula tercetusnya Perang Dunia Pertama ni, UK dengan kuasa di perairan dengan Navy cuba untuk menyekat ekonomi Jerman, tapi Jerman pula sebaliknya mengerahkan banyak kapal-kapal selam U-boat untuk kepung Britain. Maknanya Britain tidak dapat bantuan bekalan ketenteraan daripada luar lah. Dan seterusnya, tetapi sebenarnya Britain masih lagi menerima bekalan barang-barang dagang
dan juga bantuan alat-alat ketenteraan daripada Amerika Syarikat, daripada US sejak daripada perang tercetuslah pada tahun 1919 tetapi apa yang berlaku pada 7 Mei 1919 sebuah kapal dagang Amerika Syarikat telah ditembak oleh kapal U-boat ataupun kapal selam Germany dan Amerika Syarikat memberi amaranlah supaya Jerman jangan menyerang lagi kapal dagang tersebut sebab mereka dia tak nak terlibat pun dalam perang dunia pertama pada peringkat asalnya tetapi malangnya serangan berikutnya dilakukan lagi oleh pihak Jerman kepada kapal-kapal dagang Amerika Syarikat, termasuk menyebabkan kematian warga Amerika pada Ogos 1915. Dan sekali lagi Amerika Syarikat memberi amaran supaya Jerman tidak menyerang beliau bagaimanapun pada tahun 1917 bila memasuki tahun 1917 Jerman sekali lagi melakukan serangan kepada semua kapal-kapal dagang yang berlayar ke United Kingdom termasuk juga menyerang lagi kapal dagang daripada Amerika Syarikat dan perkara ini pula diburukkan lagi oleh satu pintasan kod telegram ini telegram pada waktu dulu bukan telegram yang kita gunakan app yang sekarang ni yang mana pihak US dapat meminta kod daripada Berlin, Jerman untuk meminta Mexico untuk bangun menentang Amerika Syarikat jadi atas sebab serangan beberapa kali oleh pihak Jerman kepada pihak Amerika Syarikat kapal dagang mereka diserang itu juga pintasan maklumat bisikan Mexico mungkin akan menyerang Amerika Syarikat maka akhirnya Amerika Syarikat terlibat dalam Perang Dunia yang Pertama mengisytiharkannya pada 6 April 1917. Sebenarnya pada 1917 ni sebenarnya Perang Dunia Pertama ni dah mula dah masuk ke penghujung jugalah sebab sepanjang tahun 1916 sebenarnya tentera-tentera Central Power ni mengalami banyak kekalahan lah terutamanya Austria-Hungary juga Empire Osman apabila dia mula terlibat dengan perang juga banyak berlaku kekalahan jadi Amerika Syarikat terlibat dalam perang ni dah agak lewat tetapi dia merupakan faktor penting lah kejayaan tentera bersekutu pada masa tu tentera British yang masih lagi kuat lah dan ini antara gambar-gambar menunjukkan deployment lah tentera Amerika di Perancis Tetapi yang nak diceritakan yang berkaitan dengan Spanish flu ni, influenza ni, sebenarnya dia berlaku lebih awal daripada itu. Misconception ataupun salah faham kebanyakan ramai ialah nama dia ialah Spanish flu, sesama Spanyol. Jadi ramai ingat pandemik influenza pada tahun 1918 ni bermula di Spanyol, berlaku di Spanyol. Bukan. Dia sebenarnya bermula di Amerika Syarikat. Disumbangkan oleh tentera-tentera Amerika Syarikat yang dikerah ke Eropah dalam Perang Dunia yang Pertama. Dan pada pengesanan awal ataupun penemuan awal kes influenza Spanish flu ni, H1N1 adalah di kamp tentera Camp Funston di Kansas. Kansas ni dekat tengah Amerika Syarikat. Dan dipercayai ini hasil siasatan daripada mereka dipercayai patient zero kes yang pertama ialah tukang masak yang bekerja di camp Fort Riley di Kansas, Amerika Syarikat so ianya berlaku sebelum tentera Amerika dikerah ke Eropah dan kalau kita tengok ringkasan daripada penularan Spanish flu. Jadi first wave gelombang pertama memang dia bermula daripada Amerika Syarikat, daripada kamp tentera itu tadi jadi tentera-tentera dikerah ke Eropah, dikerah ke Perancis dan seterusnya merebak ke sana. H1N1 influenza merebak di sana di kalangan tentera-tentera dan dia merebak ke serata dunia dan kenapa dia Perang Dunia yang Pertama dan kenapa dia pandemik? Kerana apabila berlaku peperangan di Eropah ni antara Central Power dengan negara-negara bersekutu pada waktu itu, Central Power dan juga negara bersekutu, mereka ada banyak tanah jajahan.
ya, di Afrika, ya, di India, di Asia, ya, di Amerika Selatan. Jadi apabila berlaku peperangan di Eropah, semua negara-negara jajahan mereka juga turut berperang, ya. Yang di bawah jajahan Germany, ya, di bawah jajahan UK dan sebagainya turut berperang. Jadi tentera-tentera mereka juga dikerahkan ke serata dunia, ya. Jadi itu antara menyumbang secara langsung lah. Hanya perang dunia pertama merebak satu dunia, begitu juga dengan penularan H1N1 influenza pada masa itu juga merebak satu dunia, walaupun dengan kapal-kapal perang, kapal-kapal layar, tanpa pesawat-pesawat komersial pada masa itu. Ya. Baik, ini ialah statistik kematian kes influenza dan juga penyakit-penyakit di US, nak menunjukkan perbezaan dari segi kadar kematian, spesifik age group, mengikut kumpulan umur. Kita pun telah maklum tadi bahawa influenza kita dah tahu, maknanya kumpulan berisiko paling tinggi untuk komplikasi teruk dan kematian terutamanya ialah golongan kanak-kanak, dan golongan elderly, warga emas, kerana tahap imuniti mereka yang rendah. Jadi itu sebenarnya trend yang biasa dilihat juga di Amerika Syarikat 1911 hingga 1917, tetapi kita tengok ada surge pada tahun 1918, iaitu juga di kalangan mereka yang umur muda, di kalangan mereka umur 20-an dan 30-an. Jadi saya cuba kongsikan juga di sini, maknanya kita dah nampak tadi faktor utamanya antaranya ialah anggota-anggota tentera, yang mana mereka ni memang di kalangan mereka yang berumur muda lah, dan mereka pula terdedah kepada H1N1, Spanish flu. Kita lihat tadi suasana trench warfare, maknanya dengan kotornya, dengan lumpurnya, kemudian terdedah dengan cuaca hujan dan sebagainya, tak cukup rehat, tak cukup makanan, itu semua menyumbang kepada tahap imuniti yang rendah, menyumbang kepada mudah mendapat jangkitan dan komplikasi influenza H1N1 pada Perang Dunia yang pertama. Dan balik semula kepada Amerika Syarikat, mereka yang asalnya yang membawa H1N1 ni ke Eropah, Spanish flu, tetapi selepas tu mereka bawa balik semula ke Amerika Syarikat, tentera-tentera ini. Dan di Amerika Syarikat pada 24 September 1918 berlaku satu perarakan besar-besaran dengan tujuan untuk mengutip dana, untuk membiayailah perang oleh Amerika Syarikat di Eropah, yang mana seperti kita lihat, sebenarnya 100 tahun dulu pun tak banyak beza, human behavior, tingkah laku manusia, dengan COVID-19. Pihak Kesihatan Awam pada masa itu telah pun memberi amaran kepada pihak berkuasa tempatan supaya jangan mengadakan perarakan besar-besaran, kerana telah pun diketahui ada berlaku wabak influenza, tetapi mereka tetap teruskan juga perarakan ini besar-besaran di Philadelphia, dan memang betul, sejurus selepas berlaku perarakan ini makin merebak influenza di Amerika Syarikat, di penghujung tahun 1918. Ini kalau kita boleh lihat peta Amerika Syarikat ni pada tahun 1918, sebelum 14 September, kemudian semasa berlaku perarakan tersebut, 28 September dan selepas perarakan. So kalau mula-mulanya rebakan H1N1 influenza, Spanish flu di Amerika Syarikat, tertumpu di Philadelphia, di sebelah timur, tapi dengan sebab perarakan tersebut dia merebak dan akhirnya merebak ke satu negara Amerika, disumbangkan oleh tentera-tentera mereka yang silih bergantilah di antara US dengan Eropah. Dan kenapa Spanish flu? Kerana apabila berlaku rebakan influenza H1N1 di kalangan tentera-tentera bersekutu, mereka tidak boleh melaporkan berlakunya wabak penyakit di kalangan tentera bersekutu, sebab dia akan memberi moral yang rendah dan juga dia memberi kelebihan kepada musuh lah, sebab tu mereka langsung tidak melaporkan berlakunya kejadian wabak kematian H1N1 influenza di kalangan tentera bersekutu. Tetapi Spanyol tak terlibat dalam perang tersebut, sebagai negara yang neutral, mereka bebas untuk mengumumkan tentang wabak ini yang telah pun melempah ke Sepanyol, dengan kematian, dengan kes yang banyak. Maka itulah sebabnya dikenali sebagai sesama Sepanyol ataupun Spanish flu. Walhal sebenarnya bukannya salah
Spanyol pun bukan dia yang mencetuskan influenza H1N1 tetapi asalnya oleh Amerika Syarikat. Ya. Okey, kita patah balik lagi sikit ya. Ini saya kongsikan sedikit kajian daripada Profesor Michael Worobi, Profesor Michael Worobi. Dia dari University of Arizona, US ya. Beliau adalah profesor dalam ekologi dan juga evolutionary biology. Beliau mengkaji dari segi genomic sequence influenza virus Spanish flu dan juga yang berkaitan dengan Spanish flu lah ya. Dan daripada keratan-keratan akhbar yang terdahulu di Amerika Syarikat, in fact telah pun ada berlaku kejadian ataupun wabak bronkitis pneumococcal infection penyakit paru-paru yang berlaku lebih awal daripada Spanish flu 1918 di Amerika Syarikat Jadi mungkin ini menyumbang kepada kejadian yang berlaku rebakkan di kamp tentera yang asal-asal tadi tu ya. Kita pun telah tahu tadi Prof Sam pun telah tunjukkan tentang reservoir influenza A viruses banyak pada unggas burung juga haiwan-haiwan yang lain termasuk kuda khinzir, babi dan sebagainya. Dan apabila pasukan beliau kaji lebih jauh rupanya di akhir tahun 1800 di Amerika Syarikat berlaku wabak penyakit pada kuda pada kuda dan dilihat pula keratan akhbar pada tahun 1872 mungkin ada kaitan di antara jangkitan di antara unggas ataupun avian dengan equine ataupun kuda sebab kita tahu influenza virus ni dia basically ialah virus pernafasan respiratory viruses. Jadi memang kita dah cerita tadi dia berjangkit antara haiwan dan berjangkit juga antara manusia dengan haiwan dan seterusnya boleh bermutasi menjadi manusia kepada manusia Dan ini adalah antara kajian oleh Profesor Michael YUB dan juga pasukan beliau So basically dijangkakan virus daripada wabak pada kuda so dia jumped to other species pada unggas pada haiwan burung-burung dan seterusnya dia jump kepada manusia dan juga haiwan-haiwan yang lain dan dipercayai ia menyumbang kepada virus Spanish flu tadi tu 1918 Okay, so this is particular one particular genome sequence yang menyumbang kepada virus influenza 1918 iaitu satu H1 dengan 7 daripada avian influenza genome sequence yang mana 7 avian influenza ni dipercayai didapati daripada burung-burung migratory birds burung-burung liar yang terbang antara benua di Amerika Utara so ia dijangkakan telah berlaku sekitar tahun 1915 dan ini yang dipercayai menyumbang kepada wujudnya virus yang dikenali sebagai Spanish flu 1918 Baik, satu lagi penemuan yang menarik oleh pasukan beliau ialah tentang dipercayai telah pun berlaku sebab seasonal flu kan maknanya sebelum dijumpai oleh para saintis dah pun dipercayai ada seasonal flu yang disumbangkan oleh oleh unggas oleh birds flu mungkin lebih awal daripada 1918 jadi dijangkakan mereka yang berusia muda terutamanya tentera yang berperang yang dari Amerika Syarikat yang pergi ke Eropah pada Perang Dunia Pertama tu di kalangan mereka umur 20-an umur 20 ke 30 mereka dipercayai pernah terdedah kepada Russian flu sebelum itu H3N8 tetapi sebab dia ialah strain yang berbeza dia H3 dia bukan H1N1 jadi dia tidak memberi perlindungan antibody ini ialah perbandingan antara antibody yang didapati di kalangan mereka dengan umur yang berbeza antibody akibat daripada pendedahan kepada virus H3 virus influenza H3 tetapi dia bukan H1 dia bukan H1N1 macam mana Spanish flu Spanish flu H1N1 ialah komposisi avian dan juga manusia jadi mereka ni sudahlah tidak mempunyai antibody yang melindungi daripada H1 tapi mereka pula juga yang dikerah untuk berperang dalam keadaan
dalam trench yang kotor ya, peperangan yang lama yang sangat stressful lah ya. Jadi itu semua menyumbang kepada ketahanan diri yang rendah, menyebabkan komplikasi dan kematian yang tinggi di kalangan tentera-tentera Amerika Syarikat ya. Okey, sedikit saja di hujungnya, antara pengajaran yang kita pelajari ya, memang dari segi faktor haiwan ya, kita dah tahu tadi, yang mana jangkitan influenza ni dia banyak ya, maknanya kita ada H1N1 ya, kita ada H3, kita ada H7N9 ya. In fact saya ingat semalam pun China baru melaporkan kes influenza yang pertama, human AI dijangkiti oleh H3N8 ya, yang pertama kali lah kita dengar H3N8, H3N8 ya. Tahun lepas China melaporkan kes human influenza H10N3 ya. Kalau tahun-tahun sebelum tu ialah H7N9 ya. Jadi ada banyak komposisi yang berbeza lah influenza ini ya. Yang kita tahu dia ialah zoonotik, dan zoonotik ni bermaksud bukan saja jangkitan antara haiwan tapi juga antara haiwan kepada manusia. Manusia juga boleh memberi jangkitan kepada haiwan ya. Dan this is apa yang Prof Michael tadi sebutkan sebagai an ecological disaster ya. Jadi memang 1918 ni memang negara tahun yang tidak bernasib baiklah ya. Bukan sahaja berlaku peperangan ya, tetapi mereka tentera-tentera yang berusia muda ni juga mereka bukan di kalangan mereka yang ada protective antibody kebetulannya ya. Jadi memanglah itu yang menyumbang secara ketara kematian ya, banyak di kalangan tentera-tentera bersekutu ya semasa Spanish Flu 1918 ya. Dan kita lihat public health measures ya sebenarnya telah pun dibuat pada waktu itu ya, lebih kurang sama sebenarnya juga ya dengan COVID-19 ya. Kita lihat berlaku penutupan pawagam ya, penutupan teater, penutupan sekolah-sekolah ya, penutupan rumah-rumah ibadat. Tidak dibenarkan public gathering ya, perlu memakai topeng muka ya, kalau tidak boleh dimasukkan ke penjara ya. Telah pun ada langkah-langkah kesihatan awam yang telah pun dilakukan pada waktu itu, tetapi sama juga tingkah laku manusia. Tidak lama selepas itu berlaku protes ya, berlaku tidak puas hati di kalangan ramai rakyat Amerika ya, dan mereka menentang dan menolak ya public health measures ya. Cuma pada masa itu sebab tak ada lagi antiviral ya, tak ada lagi rawatan moden seperti mana sekarang ya, itu sudah pasti menyebabkan komplikasi dan kematian yang tinggi lah. Ini secara ringkasnya timeline ya dari segi kematian infectious disease dan juga influenza di Amerika Syarikat ya. Jadi kematian secara umumnya menurun ya, tetapi memang surge ini telah diceritakan tadi, maknanya disumbang obviously ya daripada Spanish Flu 1918 ya. Dan ini ialah timeline yang saya ingat mula-mula tadi pun Prof Sam ada sentuh ya. Maknanya daripada 1918 kemudian masih lagi ada H1N1 ya, tetapi telah pun akhirnya digantikan oleh H2N2 ya pada tahun 1957. Kemudian ialah H3N2 seasonal flu sehingga sekarang yang bermula daripada tahun 1968, dan kita ada H1N1 2009 pandemik ya pada tahun 2009, yang mana Malaysia juga tidak terkecuali ya menghadapi pandemik 2009 ya. Baik, itu saja. Terima kasih. Saya pulangkan kembali kepada Prof Malina. Terima kasih.